Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Di Liga Perdana Inggeris, Crystal Palace tewas 1-2 kepada pasukan Spurs dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Girona menang tipis 1-0 ke atas pasukan Celta Vigo dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Di Serie A pula, Genoa juga menang tipis 1-0 ke atas pasukan Salernitana dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Bochum seri 2-2 dengan pasukan Mainz dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Di Ligue 1 Perancis, Nice menang 1-0 ke atas pasukan Clermont Foot dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Kita ke hasil Liga Tempatan terlebih dahulu. KL City tewas mengejut kepada pasukan PDRM. Semifinalis Piala Malaysia 2023, KL City tewas mengejut 2-0 kepada pasukan PDRM dalam hasil Liga Super yang berlangsung pada malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Kelana Jaya itu menyaksikan kepulangan semula kapten pasukan, iaitu Paulo Josu dan Romain Morales untuk mengetuai semula jentera serangan pasukan. The City Boys memiliki beberapa peluang keemasan pada babak pertama dengan Cici kiper yang hampir untuk meletakkan mereka di hadapan, tetapi komitmen dan juga disiplin pasukan PDRM menggagalkannya. PDRM melakukan kejutan apabila memanfaatkan kekecauan di bahagian pertahanan lawan sebelum Marcus McCauley meledak gol pertama perlawanan. Gol kedua dijarikan oleh Fadi Awad yang merebak kencang untuk meneruskan penjaga gol pasukan KL City pada minit ke-75. KL City terus buntu untuk mendapatkan gol dan keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Tan Cheng Ho risau momentum Selangor terjejas. Jurulatih pasukan Selangor FC, Tan Cheng Ho, bimbang dengan momentum pasukannya kerana berehat selepas 2 bulan. Kali terakhir mereka beraksi secara kompetitif adalah ketika menantang pasukan Terengganu pada 29 September yang lalu yang berkesudahan dengan keputusan mereka menang 4-0. Sejak itu, mereka tidak langsung beraksi sebelum turun semula menantang pasukan Perak pada bulan hadapan. Bagi pengurus pasukan Selangor, tempoh rehat ini merupakan tempoh rehat paling panjang yang pernah dirasanya sebagai seorang jurulatih. Justru itu, aspek kecergasan pemain menjadi keutamaan, termasuk mengatur asil-asil persahabatan yang lebih kerap lagi. Ini adalah untuk memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia untuk berhadapan dengan hasil sebenar nanti. Selangor berharap untuk menguatkan lagi kedudukan mereka di tangga kedua Liga apabila akan menentang pasukan Perak pada 25 November nanti. Kita ke hasil bola sepak di peringkat antarabangsa pula. Spurs kukuhkan kedudukan sebagai pendahulu Liga. Spurs semakin menjarakkan lagi diri mereka sebagai pendahulu Liga Perdana Inggeris selepas mereka berjaya mendudukkan pasukan Crystal Palace 2-1 pada awal pagi tadi. Mereka dilihat membawa momentum kemenangan sebelum ini walaupun berhasil dalam perlawanan pembukaan untuk hasil minggu ini. Spurs bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-53 sebelum Joel Ward melakukan kesilapan dengan tetapan bola ke gawang sendiri untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Spurs. Son Heung-min kemudian menambah gol kedua pada minit ke-66 hasil bantuan daripada Brennan Johnson untuk mereka melebarkan kedudukan. Crystal Palace cuba bangkit dengan menjadikan gol menerusi Jordan Ayew pada masa tambahan yang diberikan selama 8 minit oleh pembantu pengadil, tetapi itu sudah terlalu lewat untuk mereka sekurang-kurangnya untuk mengikat kedudukan. Spurs kini berada di pesada Liga dengan 26 mata, meninggalkan City di tangga kedua dengan 21 mata, di mana City akan bertemu dengan pasukan Manchester United pada 11:30 malam esok. Christopher Nkunku dijangka akan kembali pada penghujung November. Penyerang pasukan Chelsea, Christopher Nkunku, yang terpaksa diketepikan sejak awal musim lalu selepas mengalami kecederaan lutut pada perlawanan pramusim mereka, dijangka akan dapat melakukan debut bersama dengan Chelsea pada penghujung bulan November nanti. Dia dibawa masuk daripada pasukan RB Leipzig dengan nilai 52 juta pound, masih lagi berada dalam proses pemulihan dan progres dikatakan berlaku lebih cepat daripada yang dijadukan. Perkara ini dikongsikan sendiri oleh pengurus mereka, iaitu Mauricio Pochettino, yang mengesahkan Nkunku akan kembali beraksi paling awal pada
penghujung November nanti. Jika ianya benar berlaku, mereka tidak akan terlalu terdesak untuk mencari penggantinya pada bulan Januari nanti, kerana ketiadaan penyerang pada ketika ini menyebabkan mereka gagal untuk menyempurnakan segala peluang keemasan yang telah pun terhidang. Seorang lagi penyerang mereka, Armando Broja, masih belum dapat dipastikan bilakah masa untuknya kembali semula bersama dengan skuad utama. Mikel Arteta semakin risau dengan masalah kecederaan pasukannya. Mikel Arteta terpaksa melakukan perubahan kepada pasukannya selepas Gabriel Jesus dan juga Thomas Partey terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan. Dia mengesahkan yang dua pemain tersebut terpaksa diketepikan untuk beberapa minggu walaupun sebenarnya mereka berdua itu baru saja pulih daripada kecederaan. Gabriel Jesus terpaksa berehat semula selepas mengalami masalah hamstring ketika asyik menentang pasukan Sevilla tempoh hari. Manakala Partey pula mengalami masalah otot yang kemungkinan akan menyebabkan dia terpaksa diketepikan sehingga bulan November nanti. Arteta juga telah mengkritik jadual perlawanan terlalu rapat dan juga padat dan melihat untuk memperbesarkan lagi skuadnya sebagai salah satu cara untuk dia selesaikan masalah tersebut. Dia akan cuba menyenarai lebih ramai pemain mengatasi senarai 25 pemain yang telah ditetapkan oleh EPL bermasa ini. Tahap kecederaan Casemiro masih berada di tahap yang meragukan. Tahap kecergasan pemain tengah Manchester United, iaitu Casemiro, masih berada pada situasi yang meragukan selepas dia mengalami kecederaan buku lali ketika beraksi bersama pasukan negaranya, iaitu Brazil. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengurus pasukan, iaitu Erik ten Hag, yang membayangkan situasi yang sedang dilalui oleh pemain tersebut seperti telur di ujung tanduk menjelang pertemuan derby antara mereka dengan pasukan Manchester City nanti. United akan menerima kunjungan pasukan Manchester City di Old Trafford untuk aksi Manchester Derby pada malam esok, dengan beberapa pemain utama mereka masih lagi belum cergas sepenuhnya untuk diturunkan. Ten Hag berkemungkinan besar akan menurunkan kesebelasan utama sama seperti mana ketika mereka menang ke atas pasukan Copenhagen dalam aksi UCL pertengahan minggu lalu. Manuel Neuer semakin hampir untuk kembali beraksi. Penjaga gol utama pasukan Bayern Munich dan juga pasukan Jerman, Manuel Neuer semakin hampir untuk kembali beraksi bersama pasukan selepas berehat hampir setahun akibat daripada kecelakaan yang dialaminya. Dia terpaksa diketepikan sejak bulan Disember tahun lalu kerana mengalami patah kaki akibat daripada kemalangan ketika bermain ski. Dia dijangka akan berada dalam senarai pemain ketika mereka menentang pasukan Darmstadt nanti ataupun pada perlawanan di Klasika pada minggu hadapan. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengendali pasukan, iaitu Thomas Tuchel, mengenai perkembangan terkini penjaga gol utamanya itu, dan dia juga mengatakan yang Neuer juga tidak berdepan sebarang masalah besar untuk kembali berada sebagai pilihan utama untuk posisi tersebut itu nanti. Carlo Ancelotti sahkan Jude Bellingham akan kembali dalam kesebelasan utama menjelang El Clasico malam nanti. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengesahkan pemain hebat mereka, Jude Bellingham, yang akan kembali berada dalam kesebelasan utama nanti. Bellingham yang sebelum ini dilihat mengalami sedikit kecederaan ketika mereka menentang pasukan Braga dalam aksi UCL pertengahan minggu tempoh hari, dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius. Dia kini berada dalam momentum terbaik selepas menjadikan 11 gol daripada 12 perlawanan bersama pasukan barunya itu. Dia juga turut membantu pasukannya untuk menjadikan gol ketika mereka meneruskan Braga tempoh hari, tetapi terpaksa dikeluarkan awal kerana mahu mengelakkan perkara yang lebih serius terjadi kepadanya. Dia bagaimanapun sudah pun disahkan cergas dan akan kembali untuk memperkuatkan lagi barisan serangan pasukannya. Robert Lewandowski masih belum pasti dapat diturunkan. Pengurus pasukan Barcelona, Xavi, masih belum dapat memastikan penyerang utamanya, iaitu Robert Lewandowski, dapat diturunkan ataupun tidak menjelang aksi El Clasico yang akan berlangsung pada malam nanti. Dia juga berharap yang Pedri akan dapat kembali berada dalam senarai kesebelasan utama pasukan untuk menentang pasukan Real Madrid yang dilihat bakal menjadi penentu pada kedudukan mereka dalam Liga nanti. Lewandowski sudah terlepas 3 perlawanan setakat ini akibat masalah kecederaan buku lali, manakala Pedri masih belum cergas sepenuhnya daripada masalah hamstring yang dialami lebih 2 bulan yang lalu. Xavi menjelaskan yang dua pemain ini sudah pun menjalani latihan bersama dengan pasukan, tetapi dia tidak mahu tergesa-gesa untuk kembali meletakkan mereka dalam kesebelasan utama. Dua lagi pemain, iaitu Jules Koundé dan juga Frenkie de Jong, juga sudah mula berlatih bersama skuad utama, tetapi ada laporan mengatakan Lewandowski dan juga de Jong terpaksa menggunakan ubat tahan sakit untuk kembali memperkuatkan pasukan mereka nanti. Chelsea sasarkan Valentin Barco. Chelsea kini sedang menyasarkan untuk cuba mendapatkan pemain daripada Boca Juniors, iaitu Valentin Barco yang baru berusia 19 tahun. Dia mempunyai baki kontrak bersama pasukan tersebut sehingga Jun 2024, tetapi Chelsea terpaksa berdepan dengan saingan hebat daripada pasukan Manchester City yang turut menyatakan minat kepada pemain itu. Manchester United berminat untuk dapatkan Sebastian Cáceres. Manchester United dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain antarabangsa Uruguay, Sebastian Cáceres, yang kini sedang beraksi bersama dengan klub Amerika di Mexico. Selain United, Spurs juga berminat untuk mendapatkan pemain centre back tersebut.
Real Madrid intai peluang untuk dapatkan Santiago Gimenez. Real Madrid kini sedang mengintai peluang mereka untuk cuba mendapatkan pemain Feyenoord, Santiago Gimenez. Feyenoord bagaimanapun tidak mahu melepaskan pemain itu, melainkan ada pihak yang sanggup memberikan tawaran lumayan kepada mereka. Adakah Jadon Sancho akan ke Chelsea? Chelsea dilihat sebagai destinasi paling realistik buat Jadon Sancho pada ketika ini, jika dia tetap mahu meninggalkan pasukan Manchester United pada Januari nanti. Dia tidak menjalankan latihan bersama dengan skuad utama pasukan Manchester United selepas pertelingkahan yang berlaku dengan pengurusnya sendiri, iaitu Erik ten Hag. Liverpool dahului saingan untuk dapatkan Gonzalo Inacio. Liverpool dilaporkan sedang mendahului saingan untuk mendapatkan pemain pertahanan tengah seperti CP, iaitu Gonzalo Inacio. Dia yang kuat dikaitkan dengan Manchester United sebelum ini, dilihat mempunyai peluang yang lebih baik untuk menyena di bawah kendalian Jurgen Klopp di Liverpool. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.